Okay, bagi saya, kalau anak remaja kita menyampaikan satu concern pasal kesihatan mental mereka, jangan terus dismiss begitu sahaja. Welcome to Sembang Tepi Kak G, talk show susulan dari #PM Tepi Kak G di gempak.com. Dan hari ini kita akan berbicara tentang perkara yang begitu dekat dengan kehidupan kita, tentang kesihatan mental dan psikologi. Dan di studio kita tersenyum di situ iaitu psikologis klinikal Encik Akif Basri yang akan turut bersama membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental. Dan hari ini kita juga ada tetamu istimewa, tersenyum juga di hujung sana itu berbaju biru, iaitu Syed Azmi. Betul kan? Jadi hari ini kita akan dengarkan kisah Atika yang rasa diabaikan oleh ibu bapanya kerana diberikan layanan berbeza berbanding kakak dan adiknya. Hai, saya baru berusia 15 tahun. Saya mempunyai banyak masalah, terutama berkenaan dengan keluarga. Saya ada 3 adik-beradik dan saya anak kedua, tetapi saya sering rasa yang saya diabaikan dan tiada siapa yang nak bela saya. Kakak saya, anak emas ayah saya, adik lelaki saya, anak emas ibu saya. Jadi bila berlaku pergaduhan, hanya saya yang disalahkan dan kadang-kala layanan yang diberikan berbeza-beza. Kadang-kala saya cuma berfikiran positif sahaja, tapi lama-kelamaan pemikiran saya bertukar ke arah negatif. Saya ada juga ambil ujian DASS, DASS, untuk melihat skala depresi, stres dan anxiety. Keputusannya, saya mengalami depresi dan stres yang sangat teruk. Saya ada juga beritahu kepada ibu bapa saya, tapi mereka cuma anggap saya bergurau dan tidak ambil perkara ini dengan serius. Jika saya tidak ada tempat untuk mengadu, saya akan menangis bersendirian dalam bilik dan berzikir supaya saya tidak melakukan perkara yang berbahaya. Saya ada juga buat janji temu, kaunseling, tetapi saya tak sempat pergi kerana sibuk dengan pelajaran. Okey, saya ajukan soalan dulu pada Akif lah. Jadi, apakah DASS? Jadi DASS ni, sebenarnya nama penuh ni DASS 21. DASS 21 Depression, Anxiety, Stress Scale 21. Jadi dia satu ujian saringan untuk menguji tahap depression, anxiety, stress dan dia ada 21 soalan. Jadi bagi orang yang menjawab DASS tu, dia menyatakan tahap emosi dia pada seminggu yang lepas. Dia tidak semestinya melambangkan kita ni ada depression ke, anxiety ke, dia hanya ujian saringan yang pertama sahaja. Jadi kalau keputusannya sangat teruk pun, dia tak semestinya diagnosis. Kalau kita boleh tengok, apa relationship di antara DASS dan juga keadaan yang dilalui oleh adik Atika? Pertamanya, kita acknowledge, kita iktiraf bahawa ya, perasaan itu benar. Memang agak common sebenarnya bagi seorang remaja. Dia merasakan diri dia tak diberi layanan yang adil oleh ibu bapa kan. Tapi kita kena tengok sedikit juga dia punya circumstances lah, maksudnya persepsi dia bagaimana, umur, kakak dia, umur adik dia, ayah dia, mak ayah dia kerja apa. Jadi sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita nak tahu lebih lanjut kan Kak G tentang situasi kes ini supaya kita dapat faham dengan lebih lanjut lah. Kak G ada 2 orang anak. Pada pendapat Kak G kan, Kak G sama je sayang dua-dua anak tu. Tapi adakah dari sudut pandangan anak, mereka tetap merasa layanan Kak G terhadap 2 orang anak tu berbeza? Well, macam Akif cakap tadi kan, dia tengok pada umur, dia tengok kepada jenis yang kasih sayang. Semua mak bapak tak pernah saya rasa tak nak bagi kasih sayang pada anak dia. Betul? Tapi setiap anak tu akan rasa yang dia lebih special pada ibu bapa dia.
Itu memang tabiat kanak-kanak yang sihat. Dia memang cuba untuk dapatkan perhatian daripada mak bapak dia ke, daripada cikgu dia ke. Semua kanak-kanak nak dapat A. Normal lah. Ada tu. competition. Memang. Tapi tu sihat. Yang tak sihatnya kalau tak boleh kalah. Yang tu parenting skill kena tukar sikit lah. Okay. What do you think of keadaan Atikah ni? Atikah ni kira macam role model saya lah. Kalau saya buat case, inilah role model. Maknanya dia sedar ada satu perubahan dalam keluarga dia dan dia tengah cuba nak actually carikan jawapan. Memang itu tujuan kanak-kanak sebab dia masih lagi jenis yang 15 tahun dia sayang mak bapak dia. Dia bukan kata dia rasa macam tu. Jadi nak tahu kenapa, apa lagi dia boleh buat. Dan kita tak tahu pada umur 15 tu exam. Mungkin jatuh cinta. Mungkin baru dengar lagu sedih, sendayu habis. Baru tengok drama TV novela yang terus habis, berubah emosi dia. So benda-benda macam tu lah yang kita nak kena tahu daripada sekitar hidup Atikah. Memang kalau kita tengok statistik pun daripada remaja kan 13 hingga 17 tahun, daripada 10 orang seorang stres. Daripada 5 orang seorang depres. Daripada 5 orang 2 orang ada anxiety kan. Umur itu juga menyumbang kepada mungkin rasa kurang senang dalam diri seorang remaja itu sendiri. Okey, jadi sebenarnya wujud ke sindrom anak kedua? Maknanya duduk tengah-tengah. Yang atas ayah sayang, yang bawah. Ataupun ini adalah drama ciptaan sendiri untuk meletakkan diri saya di mana sebenarnya. Kan? Middle child syndrome ni memang wujud lah. Tak boleh kita nak nafikan. Jadi ada setengah keluarga tu dia pandai untuk atasi problem tu. Ada tu memang dia rasa dan jangka masa dia pendek. Ada yang sekejap aja dia rasa macam tu. Tu pasal adik-beradik yang mempunyai kawan rapat di antara adik-beradik dia tak rasa sangat. Atikah mungkin dia rapat ke tak dengan kakak, dengan adik dia kan kita tak tahu. Untuk Atikah ni lah. Tapi sebab dia rasa dia single out. Buat masa ini dia ada rasa dia single out. Itu sajalah. Dia merasakan layanan yang berbeza diterima oleh kedua-dua adik-beradiknya itu. Layanan yang berbeza lah. Atikah ni adalah kes awal. Maknanya dia masih lagi boleh diselamatkan sebab jiwa Atikah tu sendiri. Yang tu yang kita nak dengan remaja kita. Jadi apa kata kalau kita tengok, kalau saya kongsikan sikit perspektif mak bapak dia pula macam mana. Macam bila kita baca tadi apa yang Atikah tulis, dia lebih pada bahagian dia. Jadi bila-bila orang dengar apa-apa masalah daripada remaja, kita kena ambil kira 50% kebenarannya mengenai Atikah. Okay? Dan 50% tu adalah orang bapak dia yang kita tak tahu. Tapi biasanya dalam dunia ni tak ada mak bapak yang cuba untuk tak nak bagi yang terbaik untuk anak dia. Okay? Jadi dalam harian ibu bapa tu, kita dapati bahawa memang di Malaysia ibu bapa jarang berbual dengan anak yang berumur 9 tahun ke atas. Kan? Jadi dia 9 tahun ke atas ni dia orang dah tak tu sebab adik dah masuk darjah 1, yang tu dah darjah 3 dalam situasi tu. Jadi dia kata abang dah besar kan, dah tahu kan pergi sekolah kat mana kan, mak kena jaga adik ni. Nampak? Bukan dia tak sayang, dia menyediakan semua untuk yang darjah 3 tu. Tapi dia kena lebihkan ini. Tapi dia tak terangkan pada yang si tengah tu. Dia tak terangkan, ni adik takut nak pergi sekolah. Jadi kita naklah buat yang si tengah tu, yang nombor 2 tu kan. Si tengah tu rasa macam, oh abang berani, abang dah boleh. Jadi mama fokus pada yang kecil ni kejap dulu. Mama sayang abang juga, tapi mama fokus. Perbualan tu biasa orang tak buat sebab kita ingat dia dah besar. Mak bapak kita ingat dia dah membiarkan anak tu jadi besar dan berdikari sendiri. Tapi dia tetap anak. Kanak-kanak definisi di Malaysia ni sampai 18 tahun. Sampai 18 lah sebenarnya kanak-kanak memerlukan perhatian itu. Kajian juga ada menunjukkan kan, ibu bapa yang kalau hanya dia tanya anak dia hari ni kat sekolah macam mana, maknanya di concern pasal sekolah, anak itu boleh protected daripada masalah-masalah tingkah laku, malah isu-isu kesihatan mental juga. Itu baru tanya pasal sekolah, belum lagi tanya pasal hal-hal lain. Jadi borak dengan anak tu kan, listen. Itu satu benda. We got to listen more. Pada pandangan saya lah, untuk Atikah ni, saya tak rasa macam mak dia melupakan hal ini. Mungkin mak tak berbual lah tentang apa yang mak dia cuba untuk lakukan. Jadi ini adalah satu benchmark yang baik untuk Kak Ji juga, sebab Kak Ji ada anak. Jadi Kak Ji akan faham selepas ini bahawasanya suara anak adalah penting untuk perjalanan anak itu membesar, untuk dia jadi lebih gembira, enjoy sehingga umur 18 tahun dan kemudian akan keluar dari rumah dan dia akan balik kerana
dia rasa dia diperlukan, Hmm. dia penting dalam institusi keluarga ini, dia ada pendirian yang dihormati. Oh. Nampak tak? Banyak kan kat situ. Ha. Memang banyak dan dia jadi seronok. Dan itu yang paling penting lah untuk dia. Dan sebenarnya kita, sebab yelah ni salah satu cara dia. Dia yang tulis pada Kak Ji tau. Kalau saya boleh tanyalah, saya akan tanya satu soalan favourite ni, saya akan tanya, okey, dah dengar dah ni semua ni. Siang ni mak bapak ni macam tak kisah ni. Cuba bagi tahu saya apa yang best pasal mak bapak you. Sebab kadang-kadang dia dah terlampau, awan dia tu cuma nampak yang tak molek. Jadi cuba kita tanya dia, apa dia punya benda yang best pasal mak bapak dia yang istimewa, apa yang special, apa yang dia tahu, apa yang dia ingat. Kadang-kadang bila dia buka tu, dia akan nampak satu dimensi baru dekat situ juga. Betul kan? Dan soalan tu simple, dia bukannya merawat, dia sekadar satu soalan untuk kita nak dengar juga. Sebab nampak sangat dia sayang keluarga tu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk kesihatan mental teenagers ni, banyak aspek yang kita perlu titik beratkan. Sokongan daripada parents, of course. Tapi kalau dari sudut media sosial, kalau kita tengok, macam susahnya untuk memuaskan hati seorang remaja. Maknanya bila dia post, dia expect love, likes, komen daripada share. Jadi macam mana kita nak, ini bukanlah Atikah, sebab Atikah ni sangat baik. Dia menulis pun untuk dari sudut yang positif, minta bantuan dan sebagainya kan. Tapi untuk remaja lain contohnya, macam mana untuk memberitahu kepada mereka? Masalah hanya akan timbul bila kanak-kanak rasa bosan, benda tu wujud. Bosan itu wujud walaupun duduk dalam rumah, sebab kanak-kanak biasa suka berlari, berkawan, bergaul, bersosial, melihat sesuatu yang baru dan try out new things physically ke apa ke macam tu. Jadi sekarang ni yang buatkan bila dia bosan, dia akan pergi melilau kat tempat yang dia boleh, iaitu dia tak ada lorong-lorong lah, tapi dia melilau dalam dunia sosial dan social media. Itu yang bahayanya bila itu menggantikan tapak meja makan punya perbualan. So itu yang saya kata, makan sama tak dengan anak-anak? Kalau kata tak aja, saya dah kata okey, itu kena ingat tu, sebab makan bersama anak-anak tu number one priority. Kalau tak, kita patut tambah sikit lagi, patutnya kata solat berjemaah ke apa ke macam tu kan. But it's very difficult nak dapat tu, jadi kita kata makan bersama. Macam Akif pula rasa macam mana kepentingan dalam menjaga kesihatan mental anak-anak? Macam mana kita nak buat, walaupun Akif cuma ada anak satu yang masih berusia 2 tahun, tapi sebab Akif selalu bersama-sama dengan pesakit-pesakit dan sebagainya di kalangan remaja, selalu bagi talk, mendekati mereka. Jadi bagaimana untuk kita ceritakan pada remaja supaya dia punya cloud tu jangan berat-beratkan, sebab perjalanan masih jauh. Apa yang paling penting, strengthen out the bonding antara you and your parents and your adik-beradik. Jadi mungkin apa yang Akif boleh katakan dari sudut pandangan benda yang kita jarang buat sebenarnya adalah mengenal emosi kita. Dia nampak macam simple kan, tapi sebenarnya dia satu tips yang sangat baik supaya kita membina resiliency, tahap ketahanan diri, daya tindak resiliency. Dan dia bermula dengan mengenal dan menamakan emosi kita sejak daripada kecil lagi. Sebagai contoh kan, kita tahu tak nak bezakan perbezaan emosi-emosi ini? Frustration, disappointment, resentment, jealousy, anger, depressed, sad, hate. Semua ini lain maksudnya. Betul, kan? betul. Tapi kita pandai tak nak menamakan apa yang kita sedang rasa. Benda ni sepatutnya dididik daripada kecil. Kalau zaman kanak-kanak tu kita, if you're happy, clap your hand. Itu kan dia ada lagu tu kan. Tapi itu untuk kanak-kanak lah. Bila semakin dia remaja, kena biasakan bercakap tentang emosi mereka. Ayah marah, mak marah. So bila kita biasa cakap pasal emosi, anak pun akan biasa express emosi dia. Bila tak pandai nak express emosi, dia akan jadi express cara lain. Okay. So, dan benda ni kajian menunjukkan kanak-kanak yang dididik mengenal emosi mereka, apabila mereka besar, meningkat remaja, mereka lebih protected daripada anxiety dengan depression. Atikah yang berfikiran sedikit negatif
rasa dipinggirkan oleh kedua ibu bapanya dan selalu merasakan mendapat treatment yang berbeza daripada kedua ibu bapanya. Pada pandangan Syed, apa yang Atikah perlu lakukan? Okey, jadi Atikah ni sebagai saya punya idola remaja lah sekarang ni kan. Dia dah buat DAS, dia dah cuba bagi tahu mak bapak dia. Okey, tapi dalam proses bila dia buat DAS ni, katalah dia buat online atau cikgu dia yang bagi tahu kat situ, dia boleh cakap dulu dengan cikgu dia dulu apa perasaan dia dan sebagainya. Jadi itu satu. Dan biasanya kepada mereka yang dah buat DAS ni, kalau dia buat online dia akan ada lah tip-tip dia lepas itu. Itu bukan diagnosis macam Akif cakap tadi. Jadi dalam tu juga ada juga menerangkan bagaimana untuk kita nak pergi jauh lagi. Bila kita kata kanak-kanak cakap pada parents, bila Atikah cakap pada parents, kadang-kadang mungkin parents tak faham. Jadi dia mungkin cakap, oh ni tengah depressed, tapi dia tak faham atau mak bapak tak faham. Kita tengok tu je lah dulu. Jadi bagi saya ialah, kalaulah Atikah rasa tak boleh lah nak cakap dengan mami dengan daddy ni, jadi Atikah, saya selalu galakkan pergi kepada ahli keluarga lain yang lagi dekat. Maksudnya pakcik-makcik ke apa macam tu, untuk sampaikan saja. Jadi yang tu biasanya akan tersampai juga dekat mak ayah. Atau melalui cikgu. Kalau kat sekolah, dia pergi sekolah, dia boleh cakap cikgu, cikgu pun boleh sampai pada ibu ayah. Tapi teknik dia bila kat sini ialah tidak mahu melihat perlakuan dia buat DAS tu sebagai satu benda yang bukan tak serius, tapi tak adalah alarming sangat. Dia semata-mata macam budak ni dia tengah cuba something ni. So there is an intervention yang kena buat berasaskan keluarga. Maknanya dia, ibu bapa dia tu kena main peranan sikit dekat situ untuk lihat balik. And untuk Atikah, if you really believe in your family and you memang sayang your family, jangan give up. Maybe that day tak sesuai, you just tepuk belakang. Besok cuba lagi cakap dengan parents. Sebab sekarang ni saya tidak boleh, kita kena be very realistic tau. Kita dah try sekali terus give up, tak boleh. Dia mesti cara lain. So untuk Atikah, syabas to you. Tapi saya rasa bagi tahu your parents, pasal kalau itu you boleh buat, just try change the tactic untuk buat sekali lagi. So today just tepuk, Atikah dah try lah hari ni, Tuan Syed tak dapat lah, Atikah try besok That is the spirit. Dari sudut katalah mak bapak Atikah pula tengok cerita ni, bagaimana untuk avoid negative parenting? No such thing as bad parenting, but sometimes it turn out to be negatif kalau kita tidak pandai. Macam nak berbual pun mesti ada cara bagaimana untuk memupuk rasa nak sembang, nak rasa nak gembira bila berbual tu. Jadi apa yang Akif boleh sampaikan? Pertamanya saya mungkin kita yakinlah mak bapak ni dia ada sayang lah kepada anak dia kan. Dia ni mencuba sedaya upaya yang terbaik dia boleh bagilah. Cuma mungkin juga ada banyak usaha-usaha mereka yang mereka tersilap. And it's okay. Okay, it's okay to make mistakes. Cuma kita kena selalu muhasabah lah. Janganlah keep on making mistakes yang berulang kali sama kan. Okay. Dan kalau kita tengok tadi, Atikah kata dia rasa bila lepas dia buat DAS tu, dia bagi tahu ibu bapa dia rasa macam tu satu gurauan. Okay, bagi saya, kalau anak remaja kita menyampaikan satu concern pasal kesihatan mental mereka, jangan terus dismiss begitu sahaja. Take it seriously. Okay, take it seriously. Kalau anak kita tu rasa dia nak dapatkan bantuan profesional, siap dah buat temu janji dengan kaunselor lagi dah. Cuma tak sempat lagi nak jumpa kan. Which is very good. So support that. Okay. Ibu bapa kena faham, berjumpa kaunselor, buat ujian DAS, jumpa psikologis, jumpa psikiatris, bukan bermaksud anak tu gila, psycho, dah tak betul, lemah iman, tak ada. Dan sebagai ibu bapa kita ada mungkin tercalar egonya. Macam, I tak boleh handle ke? Yes. I'm your mother or I'm your father. Betul. Jadi kita kena admit benda tu. Betul. Dan itu adalah bukan tak semestinya salah ibu bapa pun. The fact that anak perlu orang ketiga untuk dia meluah. Kerana seorang remaja ni kadang-kadang ada benda-benda sensitif, dia tak nak lah mak ayah dia tahu kan. Dia crush kat siapa ke. Adalah benda-benda tertentu yang mak ayah ni, dia takut image, persepsi mak ayah dia pada dia tercalar. So dia nak bagi tahu orang yang selamat, tapi orang ketiga. So kita mak ayah tak semestinya kalau anak kita tu dia ada isu-isu kesihatan mental kan, tak kisahlah depression ke anxiety ke stress, tak semestinya terus itu menunjukkan kita ni bad parents, weak parents. Kita acknowledge, okay, anak kita mungkin memerlukan sesuatu sokongan sosial. Kalau kita boleh menjadi pendengar yang baik, alhamdulillah, teruskan. Tapi dalam masa yang sama, galakkan dia, sokonglah dia kalau dia nak dapatkan bantuan
profesional, jumpa kaunselor ke, itu boleh membantu dan kita bekerjasamalah bersama-sama dengan terapis profesional tersebut supaya for the best interest of the child. Betul. Terima kasih kepada kedua-dua panel yang bersama dengan Kak Ji pada hari ini. Mudah-mudahan ada peluang, ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Kepada Atika dan sesiapa sahaja yang struggle dalam menangani isu ini, tabahkan hati ya, sebab ada banyak bantuan yang tersedia untuk sesiapa yang memerlukan. Kak Ji ada kat sinilah. Kak Ji akan dengar segala rintihan hati korang, okey? Jika anda ada sebarang masalah, jangan lupa untuk PM kami di Astro Gempak, Facebook, Instagram atau Twitter. PM tepi je. Kita jumpa lagi, okey? Sembang Tepi Kak Ji.